yang terkandung dalam graf kuadratik tersebut yang perlu diambil kira, iaitu bentuk graf, pintasan Y dan juga pintasan X. Okey, sebelum saya masuk tentang lakaran graf, saya nak ulang balik pelajaran yang lepas sikit saja. Okey, berkaitan dengan mencari punca-punca persamaan kuadratik. Okay, macam yang saya dah terangkan, punca persamaan kuadratik tu adalah nilai-nilai X. Okey, nilai-nilai ibu saya. Okey, so punca persamaan kuadratik ialah nilai-nilai yang berada pada fasi X, okey, yang memenuhi persamaan fungsi kuadratik. Okey, contohnya kalau anda diberi satu fungsi kuadratik, contohnya anda ada 4x kuasa 2 tambah x tambah 3. Contohnya, so apakah nilai-nilai x yang sepadan, okey, yang akan memenuhi fungsi kuadratik tersebut sama dengan kosong tu. So nilai-nilai x yang awak akan dapat kira ni adalah nilai-nilai yang berada di sini lah, x. Okey, dua nilai yang akan memotong paksi x pada lakaran graf kuadratik anda tu nanti. So minggu yang lepas saya ajar daripada awak ada 3 kaedah untuk mencari punca persamaan kuadratik. Yang pertama ialah menggunakan kaedah kompas. Adik. Okey, kaedah pertama ialah kaedah pemfaktoran, iaitu kaedah darab silang X yang selalu kita guna tu. Okey, untuk mencari punca kuadratik. Okey, lepas tu anda akan buat kaedah pemfaktoran lah. Okey, so anda akan dapat satu nilai, contohnya. Okey, so anda akan dapat nilai X sama dengan -1, X sama dengan 3. Okey, menggunakan kaedah pemfaktoran. Alright, kaedah yang kedua ialah kaedah menggunakan kalkulator. Kaedah kalkulator ni sebenarnya kaedah yang ringkas, mudah, tapi kebanyakan pelajar guna kaedah ni untuk semak jawapan. Tapi sebenarnya dia boleh menggunakan kaedah kalkulator ni untuk membuat pemfaktoran. Iaitu apabila anda diberi satu soalan, contohnya 4x kuasa 2 tambah dengan x tambah 3 sama dengan kosong. Okey, kalau anda masukkan nilai A, nilai B dan nilai C ni dalam kalkulator, okey, anda akan terus dapat jawapannya sama dengan X sama dengan 1, X sama dengan -3. Contohnya. So kita akan dapat jawapan dululah. Okay, so dengan jawapan yang kita peroleh daripada kalkulator ni, kita akan buat pemfaktoran. So dia reverse lah. Dapat jawapan dulu baru buat pemfaktoran. Okay, so nilai X 1 maksudnya kat sini kena songsang lah. X tolak 1 sebab sini positif. So kalau X -3, so sini kena songsangan kepada -3, so positif 3 macam tu. Okay, so dapat jawapan, betul nak buat pemfaktoran, silangkan dia. Okay. Kaedah yang ketiga adalah kaedah formula. Formula ni adalah formula yang memang dah diberi pun kepada anda. Dan daripada formula tersebut, anda substitute sahaja nilai ke dalam formula tersebut. Formula tu ialah X sama dengan, boleh tengok dalam buku tab muka surat 21. X sama dengan negatif B plus minus square root ataupun punca kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Ini pun boleh juga. Dengan syarat pelajar boleh mengenal pasti apakah A, apakah B, apakah C. And then substitute nilai A, B, C ke dalam formula tersebut. Terus anda akan dapat cari nilai X tu lah, punca-punca persamaan kuadratik. So kita pergi kepada lakaran graf. Okey, bila anda dah ada punca-punca persamaan kuadratik, so bolehlah buat lakaran graf. Kerana lakaran graf ni kita kena ambil 3 faktor. Okey, yang pertama bentuk graf, yang kedua pintasan Y iaitu nilai C, dan yang ketiga ialah pintasan X iaitu punca-punca persamaan kuadratik yang telah dibincangkan pada kelas yang lepas lah. Okey, so kita ada kes yang pertama. Okey, dia ada bagi beberapa kes lah. So kes yang pertama adalah kes yang biasa kita jumpa. Okey, yang mana dia punya persamaan kuadratik dia, fungsi kuadratiknya mempunyai 3 sebutan di dalamnya. Contoh fx okey sama dengan x kuasa 2 tolak 4x okey tambah 3. Okey, saya ambil satu contoh yang pertama ni. Maksudnya dalam anda punya persamaan kuadratik ni anda punya 3 sebutan, yang ada A, yang ada B, yang ada C. Fungsi persamaan kuadratik yang biasa. Okey, yang biasa kita tengok. Okey. Alright, contoh-contoh lain pun sama jugalah. Okey, nanti saya bagi lagi beberapa contoh. Okey, so yang pertama, bila anda dapat soalan macam ni, dia kata lakarkan graf fungsi kuadratik bagi persamaan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. So kita kenalah pertimbangkan 3 perkara sebelum membuat lakaran graf. So yang pertama ialah bentuk graf. So bentuk graf yang pada pelajaran yang lepas saya ajar dulu, kita hanya tengok nilai A saja. Okey, so kalau nilai A nya lebih besar daripada sifar, maka graf kita ialah parabola senyum lah.
So awak tengoklah A kat sini. Ni A lah ni, sebelah X ni. Okey, so nilai A kalau tak dinyatakan apa-apa di sebelah X, maksudnya A tu adalah 1. So 1 automatik adalah lebih besar daripada kosong kan. So bila lebih besar daripada kosong, so parabola kita nanti, graf kita nanti kena bentuk senyum macam ni. Itu adalah perkara pertama yang nak kena pertimbangkan. Yang kedua ialah pintasan Y. So pintasan Y, okey, kalau ada persamaan macam ni, pintasan Y tak perlu dicari lagi. Kerana pintasan Y ni adalah nilai C yang ni. So automatik pintasan Y kita adalah 3. Okay, tengok sahaja nilai. Ni A, ni B, ni C kan. So C 3. So pintasan Y adalah 3. And then the last one is kena cari punca persamaan. So punca persamaan ni maksudnya ialah nilai-nilai X lah. So gunakanlah kaedah pemfakturan yang kita dah belajar, kaedah kalkulator dan sebagainya untuk cari apakah nilai-nilai X. Okay, katalah saya menggunakan kaedah kalkulator. Mudah, cepat Okay, ini persamaan saya. Saya masukkan nilai A-nya sama dengan A kalau tak ada apa-apa, 1 lah. B sama dengan -4. C sama dengan 3. Saya pun key in dalam kalkulator saintifik menggunakan kaedah yang telah kita bincangkan hari itulah. Okay, so masukkan nilai 1, -4 dan 3 ni. So anda terus tekan sama dengan, anda akan dapat jawapan X-nya ialah 1 dan juga X-nya adalah -3. So nilai-nilai X anda ialah 1 dan -3. Bila dah dapat lengkap macam ni maklumat nombor 1, nombor 2, nombor 3, baru boleh buat lakaran graf. Kalau salah satu daripadanya tak ada, maksudnya lakaran graf anda tu tak boleh dibuat lah. Dia akan jadi tak lengkap. Okey, so kita cuba lakar graf ni. Tengok apa jadi. Okey, so ni nilai X tadi So kita pun lakarkan graf. Okey, buat paksi. Okey, labelkan sebagai X dan Fx. Kerana graf kuadratik graf fungsi kuadratik. So paksi Y yang asalnya kita tulis Y dan X, X adalah X kekal. Y diganti dengan Fx lah kalau soalan Fx. Kalau soalan Gx, so sini Gx lah. Kalau Hx, sini Hx lah. Tengok di depan ni apa. Okay. So sekarang maklumat yang awak ada ialah pintasan Y 3. Sekarang kita lakaran graf kita bukan plot dengan tepat So kita anggap sini 3. And then nilai X yang saya ada 1, positif 1 di sebelah kanan, negatif 3 di sebelah kiri lah. So 1 dengan negatif 3 ni ambillah jarak yang logik. Menampakkan ada beza. 1 ni, jarak 1 ni dengan jarak 3 mestilah beza kan. So ada maklumat 3. Okey. Betul ke soalan saya ni? Oh, tekan kalkulator betul-betul ni. Bukan negatif 3 ni. 3. Tekan kalkulator balik. Cuba check balik 3 kalau tak jadi graf saya ni. Okey. So tekan je kalkulator. Masuk 1 negatif 4, 3. You akan dapat X 1 dengan 3. Sepatutnya 3. So 1 dan 3. Alright. So bila dah dapat macam ni, baru boleh buat lakaran graf. So sekarang saya pakai pen merah. So graf saya mesti bentuk senyum. Lepas tu mesti melalui 3. Mesti melalui 1, mesti melalui 3 pada paksi X. So sambungkan sahaja. Dapatlah graf fungsi kuadratik anda. Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. So inilah bentuknya. Kalau saya nak semak balik jawapan, okey betul bentuk graf saya senyum. Okey, bukan masam. And then saya melalui pintasan Y iaitu 3. Dan saya melalui titik-titik punca persamaan iaitu 1 dan 3. Okey, so inilah bentuk graf kita. Sebab dia adalah lakaran sahaja pelajar. So kena praktis Math Perfect. Selalu buat lengkungan ini, nanti anda akan dapat satu lengkungan yang smooth. Okey, yang licin tak perlu guna pembaris sebab ni adalah graf kuadratik. Okey, so macam ni keadaan dia. Alright. Okey, ini adalah keadaan yang biasa bagi satu fungsi, graf fungsi kuadratik. Kenapa? Kerana ada sebutan A, sebutan B dan sebutan C. Okay, kalau anda dapat macam mana pun nilai A, B dan C ni berbeza-beza pun, anda tak akan ada masalah untuk buat grafnya. Tak akan ada masalah sebab dia adalah bentuk yang sama. Kalau saya bagi soalan-soalan yang berbeza, contohnya 5X kuasa 2 tambah 3X tolak 3, pun anda tak ada masalah nak buat. Okay, kena pasti A, B, C. Okay, lepas tu A nya lebih besar daripada kosong. So, senyum. Pintasan Y nya negatif 3 di bawah.
Cari faktor-faktor dia. So apa pun soalan, kalau macam ni bentuknya, teknik dia tetap sama macam tadi. Kalau dia nak tukar sini jadi negatif 5x kuasa 2 tambah 3x tambah 3 contohnya. Okay, kalau macam ni negatif 5, ni 5. So ni graf senyum, ni graf masam. Pun tak ada masalah juga. Okay, so pelajar boleh tengok contoh-contoh yang lebih banyak daripada buku teks muka surat 24. Banyak contoh dalam tu, pelajar boleh go through. Okay, dan fahamkan, cuba fahamkan. Okay, kes yang kedua. Tadi kes yang pertama Kes pertama maksudnya dia punya persamaan atau fungsi kuadratik ni adalah dalam bentuk yang biasa. Maksudnya ada sebutan AX, ada sebutan BX tambah C macam biasa. Untuk kes yang kedua, untuk kes yang kedua ni, anda punya fungsi persamaan tu dia tak ada BX tau. Fx contohnya x kuasa 2 tambah 1. Okey. Kalau perhati kat sini, awak hanya ada sebutan A, hanya ada sebutan C, B tak ada. B-nya sifar. Okey, macam mana keadaan graf awak akan jadi? Okey, macam biasa, kita pertimbangkan juga satu persatu. Yang pertama nilai A lah. So, sebelah X tak ada apa-apa, that means nilainya 1. So, bila A 1, maksudnya A lebih besar daripada sifar. Graf kita graf senyum. Okey, masih kena pertimbangkan 3 perkara. Okey, sekarang nilai dia punya pintasan. Pintasan apa? Pintasan Y kan? Of course, pintasan Y kita adalah 1 lah, tak ada masalah. Pintasan Y kita ada 1, iaitu nilai C. So, adalah 1. Okey, tak ada masalah pintasan Y. Okey. Okey, yang menjadi kita punya keadaan sekarang ni ialah, okey, kita nak mencari kita punya nilai X juga. Okey, so nilai yang ketiga yang kita kena pertimbangkan ialah nilai X. Okey, oleh kerana kalau awak tengok dekat sini, nilai B-nya adalah kosong. Kenapa kosong? Sebab tak ada nilai B kat sini. So, B saya sama dengan sifar lah. So, bila B-nya sifar, okay, simetri dia automatik akan jadi pada paksi Y itu sendiri. Contohnya, saya ada graf kan? So, simetri saya kena betul-betul dekat paksi Y. Yang tengah ni. Saya akan lalu paksi Y itu sendiri. Kerana nilai B-nya sama dengan kosong. Okay, so macam mana saya nak cari nilai XX dia tu? Okey, kena buat kaedah penggantian nilai Fx tu sama dengan kosong. Okey, saya gantikan apa-apa nilai pada koordinat X. Contohnya, saya cari pada koordinat Y contohnya. Okey, saya katakan katalah saya ambil nilai apabila X sama dengan 2 katakan. Kita tak ada punca-punca X sama dengan 2. Okey, apakah nilai Y dia? Ganti kat sini. So, apabila X sama dengan 2, so kita gantikan 2 kuasa 2 tambah 1. So, Y saya adalah 5. Okey, so saya akan dapat pasangannya nanti. Okey, saya akan dapat konon-konon graf nanti. Okey, dekat sini lah. Kat sini. Okey, X2, Y 5. Contohnya macam tu. Kita buat penggantian satu nilai X dengan Y. Cikgu, saya tak nak X sama dengan 2. Saya ganti X dengan 1 boleh tak? Boleh. Apa-apa sahaja nilai X yang awak ganti, awak akan dapat partner dia, nilai Y. Untuk anda plot. So, macam mana rupa graf kita ni? Okay, ni saya nak terang ni. So, graf yang tak ada nilai B ni, selalunya dia tergantung. Okay, contohnya kita plot juga. Okey, macam biasa, sini X, sini Fx. Okey, so nilai C-nya tadi 1. Okey, oleh kerana paksinya tadi adalah, simetrinya adalah pada Y itu sendiri, dan mesti melalui pintasan Y, maka graf saya akan jadi macam ni. Okey, kerana dia mesti melalui paksi Y. Okey, pintasan Y, and then dia mesti menjadikan paksi Y sebagai paksi simetri dia. Okey, so dia tak akan menyentuh paksi X. Dia tak ada punca-punca lah. Macam tu So, graf awak akan jadi macam ni. A tetap senyum lah. Dia akan tergantung. So, kalau graf tu masam, okey, dia akan jadi macam ni. Okey, paksi simetri kat sini, nilai negatif 1 katakan. Okey. Alright. Lepas tu, graf kita tu akan jadi tergantung. So, kebanyakan graf yang case 2 ni, dia memang akan bentuknya jadi macam ni. Dia tidak langsung menyentuh paksi X. Okey, so boleh tengok contoh pada buku teks muka surat 25. So, sebagai kerja tambahan pelajar untuk anda melakar graf ni, saya minta anda buat latihan kendiri 1.1G. Okey, buku teks muka surat 1 dan juga 2. Buat semua.